Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Finansinos dalam Sinar PM 22 Januari. Perkembangan hari ini dimulakan dengan desakan pemuda UMNO terhadap keperluan melanjutkan moratorium. Ketuanya Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata pelaksanaan PKP 2.0 ini lebih menyusahkan rakyat kerana ramai yang hilang pekerjaan, gaji dipotong atau dikurangkan allowance sehingga ada peniaga yang terpaksa gulung tikar. Oleh itu katanya pelanjutan tempoh moratorium secara automatik tidak akan membawa masalah kepada bank. Ini kerana dalam laporan Bank Negara jelas menyatakan sektor perbankan di Malaysia berada dalam kedudukan modal ampuh dengan aggregate capital buffers RM121.6 bilion. Justru katanya kerajaan diharap dapat memanfaatkan kuasa di bawah ordinan darurat untuk mengarahkan institusi keuangan melanjutkan moratorium secara automatik dengan kriteria tertentu dan bukannya diserahkan kepada budi bicara bank semata-mata. Ini pula perkembangan UMNO mengenai desakan menyokong persidangan parlimen bagi membincangkan isu darurat. Sejak minggu lalu difahamkan hanya sebahagian kecil ahli parlimen UMNO daripada kluster mahkamah dilaporkan menyokong persidangan itu diadakan. Media tempatan melaporkan daripada 38 wakil rakyat UMNO, hanya 7 orang dikatakan menyokong persidangan terbabit dan mereka ialah Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Ahmad Maslan. Selain itu, Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz dan Ahli Parlimen Machang Datuk Ahmad Jazlan Yaakob menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah pula tidak pernah menyatakan sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional. Sementara itu, Ahli Parlimen Rompin Datuk Seri Hassan Arifin menegaskan hampir semua Ahli Parlimen UMNO tidak bersetuju dengan perkara itu kerana sebagai Parti Melayu, UMNO tidak boleh melanggar perintah yang di-Pertuan Agong. Lain pula kisahnya dengan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno. Sejak semalam beliau berdepan dengan kritikan pelbagai pihak susulan mengeluarkan kenyataan pembatalan cuti umum bagi sambutan Thaipusam di Kedah. Terbaharu Timbalan Pengarah Strategi PKR Datuk Dr. R. Ramanan berkata keputusan Muhammad Sanusi untuk membatalkan cuti Thaipusam lebih cenderung kepada memuaskan agenda peribadi daripada membendung pandemik COVID-19. Beliau menambah, tindakan itu jelas menunjukkan Muhammad Sanusi tidak menghormati agama dan tradisi masyarakat lain. Bagaimanapun, katanya Thaipusam tetap akan disambut tetapi dengan norma baru. Semalam Muhammad Sanusi mengumumkan tiada cuti umum untuk Thaipusam di Kedah pada tahun ini kerana semua aktiviti perayaan tersebut telah dibatalkan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Kita ke perkembangan COVID-19. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menasihatkan kerajaan mempertimbangkan semula arahan supaya pesakit positif COVID-19 yang tidak bergejala menjalani kuarantin kendiri di rumah. Katanya tindakan itu tidak efektif untuk membendung jangkitan berkenaan, malah seseorang pesakit mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menjangkiti ahli keluarganya yang lain. Dr. Mahathir yang juga bekas pengamal perubatan berkata terdapat banyak cara untuk mengurangkan kes jangkitan di negara ini. Antaranya jarak katil yang saling berdekatan di tempat kuarantin boleh menyebabkan jangkitan merebak. Diharap pandangan Tun boleh membantu pihak petugas perubatan mencari kaedah sesuai bagi mengekang penularan COVID-19 di negara kita. Kita beralih ke berita sukan. Jepun menafikan laporan mengenai keputusan pembatalan Sukan Olimpik di Tokyo berikutan pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Setiausaha Kabinet Jepun, Manabu Sakai berkata, laporan mengenai pembatalan sukan itu sama sekali tidak benar. Penafian itu dibuat susulan laporan oleh sebuah media yang memetik sumber dalaman kerajaan bahawa mesyuarat tertutup Kabinet negara itu telah memutuskan Olimpik Tokyo dibatalkan dan menawarkan menjadi tuan rumah tamasya itu pada 2032. Jadi, itu saja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, jom kongsi rezeki bersama Karang Craft Medicare, jana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah. Dan kepada anda, teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Saya Finansinos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.